Dua laporan polis diterima berhubung tindakan calon membawa lebih daripada 25 penyokong di dua pusat penamaan calon. Timbalan Ketua Polis Melaka, Datuk Razal Abu Samah memaklumkan lokasi berkenaan melibatkan Dewan Japrun Dewan Undangan Negeri Don Tanjung Bidara dan Kompleks Komuniti Desa KKD Teluk Mas di Melaka Tengah. Jadi apa yang kita dapat hari ini adalah ada juga terdapat beberapa kawasan yang membawa penyokong-penyokong mereka ke pusat-pusat penamaan calon. Namun arahan pelarasan tugas telah kita keluarkan bahawa laporan polis hendaklah dibuat kepada mereka yang membawa penyokong-penyokong ke tempat penamaan calon. Beliau terdahulu meninjau proses penamaan calon di Dewan Kompleks Japrun Tanjung Bidara. Dalam pada itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuka bilik gerakan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Melaka bagi membolehkan orang ramai menyalurkan maklumat serta aduan berkaitan perbuatan rasuah dan salah guna kuasa berkaitan pilihan raya ini. Bilik gerakan ini beroperasi 24 jam di SPRM Melaka Crystal Bay Alai. Menurut SPRM, selain hadir ke bilik gerakan, orang ramai juga boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan rasuah melalui email kepada aduan prnmelaka@sprm.gov.my. SPRM mengingatkan semua calon dan parti politik yang bertanding agar tidak melakukan aktiviti yang boleh melanggar undang-undang dan peraturan pilihan raya. Penganjuran ceramah syarahan kempen secara fizikal adalah tidak dibenarkan sepanjang tempoh kempen. Pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh menjelaskan antara yang turut dilarang kempen ziarah rumah ke rumah, aktiviti tinjauan mesra dan pengedaran risalah kepada orang awam secara bersemuka. Bagaimanapun, bagi aktiviti pengedaran risalah, jumlah mereka yang dibenarkan terlibat dihadkan tidak lebih daripada 3 individu dan bagi tujuan berkempen, calon digalakkan menggunakan aplikasi sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram dan lain-lain aplikasi sebagai alat untuk menyampaikan kempen. Selain itu, kempen menggunakan rangkaian televisyen, akhbar tempatan juga digalakkan untuk digunakan dan calon perlu memanfaatkan penggunaan teknologi dalam tempoh kempen selaras norma baharu yang perlu diamalkan berikutan pandemik COVID-19. Beliau menjelaskan hanya calon yang mendapat permit polis dibenarkan berkempen menerusi kenderaan yang dipasang dengan alat pembesar suara pada tempoh dan lokasi yang ditetapkan dalam permit dan tidak dibenarkan berhenti di sepanjang laluan dalam menyampaikan ceramah. Hanya satu bilik jawatan kuasa iaitu bilik gerakan parti dibenarkan beroperasi untuk setiap calon bagi satu kawasan DUN sepanjang tempoh berkempen dengan had kapasiti 50% daripada kapasiti ruang dan penjarakan fizikal. Manakala operasi bilik gerakan kecil tidak dibenarkan. Setiap parti bertanding menggunakan pendekatan berbeza dalam kempen masing-masing selaras norma baharu. Hari pertama menyaksikan semua pihak mematuhi SOP yang ditetapkan SPR. Wartawan Rawin Syamugam yang membuat tinjauan di sekitar kawasan Dun Asahan ada laporannya. Dengan selesainya proses penamaan calon 10 pagi tadi, Pesta Demokrasi Kempen PRU Dun Melaka bermula secara rasmi. Calon parti-parti bertanding akur. SOP melarang aktiviti ziarah rumah ke rumah, tinjauan mesra dan pengedaran risalah kepada orang awam secara bersemuka. Kepada jentera, sewaktu berkempen, saya mohon sangat-sangat untuk menjaga SOP, sentiasa pakai mask, jaga jarak, guna hand sanitizer dan kita juga jentera kena juga bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan dan keselamatan pengundi itu sendiri. Bagi Parti Perikatan Nasional, kami memang patuh dan akuhlah dengan SOP yang telah diperkenalkan oleh SPR dan juga MKN dan saya rasa ini memang selaras dengan situasi sekarang di mana pandemik COVID-19 yang kita percaya sedang towards endemik lah. Ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada SPR kerana nampaknya sistem pilihan raya ini dilakukan secara tuntas dan ia menepati SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Sementara itu, orang ramai juga berharap kempen PRU Dun Melaka diadakan dengan pematuhan SOP yang ditetapkan.
Okey, saya berharap kepada rakyat Malaysia atau rakyat Melaka, kita harus mematuhi SOP sewaktu perundian lah. Saya harap semua orang menjaga jarak, memastikan memakai mask serta sentiasa menggunakan sanitizer. Saya sangat berharap rakyat Melaka ni dapat memilih calon yang benar-benar dapat berkhidmat kepada rakyat dan calon yang dapat memenuhi keperluan pengundi di Melaka ni. Saya nasihatkan buat merah berjaga-jaga lah. Semasa di untuk mengundi tu, gunakan mask, atau sanitizer, atau jarakan betul-betul, itu saja. Saudara, mesyuarat parti dibenarkan kepada individu yang melengkapkan vaksin tetapi tertakluk kepada 50% kapasiti dengan ruang penjarakan fizikal. Apa-apa aktiviti yang membabitkan kumpulan besar sama sekali tidak dibenarkan. Itu antara SOP yang ditetapkan oleh SPR untuk PRU Dun Melaka ke-15. Saudara, apa-apa pun kita masih tertakluk kepada pematuhan SOP yang ditetapkan. Ravin Sanmugam, Berita RTM. Selesainya proses penamaan calon pagi tadi menyaksikan 112 calon disahkan layak bertanding pada PRU Dun Melaka. Dun Asahan, Duyung dan Gadik menyaksikan pertandingan 6 penjuru, manakala 5 dun masing-masing, Rembia, Macap Jaya, Paya Rumput, Pengkala Batu dan Bemban pula menyaksikan pertembungan 5 penjuru. Berikut senarai penuh calon-calon PRU Dun Melaka. 9 dun pula 4 penjuru, manakala 11 lagi dun 3 penjuru. Dun yang menyaksikan pertandingan 4 penjuru adalah Kuala Linggi, Durian Tunggal, Sungai Udang, Bukit Katil, Air Molek, Bandar Hilir, Teluk Mas, Serkam dan Sungai Rambai. Manakala 3 penjuru pula di dun di Tanjung Bidara, Air Limau, Lendu, Tabuh Naning, Pantai Kundo, Kelebang, Air Keroh, Kesidang, Kota Laksmana, Rim dan Melimau. Daripada 112 calon, 28 calon masing-masing daripada Barisan Nasional BN, Perikatan Nasional PN dan Pakatan Harapan PH, Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia Putra 5, Parti Perikatan India Muslim Nasional Iman 1 dan Bebas 22. Dari segi umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding adalah seperti berikut. Calon tertua di Dun N15 Pengkalan Batu 68 tahun daripada Barisan Nasional. Nombor 2, calon termuda N28 Sungai Rambai 21 tahun daripada PH. Proses penamaan calon yang bermula 9 pagi tadi berlangsung dalam suasana norma baru tanpa perarakan penyokong parti politik ke pusat penamaan. Tiada calon yang bergejala atau menjadi kontak rapat kepada individu COVID-19 dan kesemua mereka berjaya menyerahkan borang penamaan mengikut tempoh ditetapkan. Tempoh rasmi berkempen juga telah bermula selepas selesai penamaan calon dan akan berakhir 11.59 malam 19 November ini. Berikut senarai penuh calon-calon PRU Dun Melaka.
Pemilih berdaftar yang positif COVID-19 dan sedang menjalani kuarantin di rumah atau hospital tidak dibenarkan mengundi pada PRU Dun Melaka 20 November ini. Serentak dengan arahan itu, SPR akan mengetatkan kawalan pada hari pengundian. Semua pengundi perlu mematuhi SOP yang ditetapkan dengan mengimbas suhu badan di pintu masuk pusat pengundian. Sekiranya bergejala atau suhu melebihi 37.5 darjah Celsius, pemilih berkenaan akan diasingkan dalam kemah khas untuk mengundi. Tetapi mereka-mereka yang memang dah positif, yang dikuarantin di hospital dan sebagainya, mereka ini biasanya tidak dibenarkanlah. Sebab KKM takkan membenarkan mereka ini keluar daripada hospital dan sebagainya. Datuk Abdul Ghani turut menegaskan SOP yang dilaksanakan itu bagi membendung penularan COVID-19 di pusat pengundian. Sekian laporan langsung PRU Dun Melaka dari studio mini RTM Melaka untuk berita perdana. Terus ikuti berita RTM. Saya tinggalkan anda dengan #UndiLeba. Selamat berkempen dalam norma baru dan sentiasa patuh kepada garis panduan yang ditetapkan oleh MKN, KKM dan Kementerian Kesihatan. Kembali bersama Andy dan Pahatul di Angkasa Puri. Silakan.